Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. As requested, Nina akan cerita tentang pembunuhan yang berkaitan dengan satanik sekali lagi. Video Nina sebelum ni pun Nina dah cerita tentang kes pembunuhan yang hampir sama. Jadi kalau korang nak tengok, korang je scroll down sikit je, okay? Jadi untuk kes kali ni tentang seorang remaja yang sangat taksub dengan satanik dan merupakan seorang penagih yang dah bunuh kawan baik dia sendiri. Lepas tu dia tinggal jasad kawan dia tu dekat dalam hutan sampailah membusuk. Part yang paling mind blowing tu, dia tak pernah rasa menyesal ataupun rasa takut selepas dia bunuh kawan dia. Dia cerita dekat kawan-kawan dia dengan penuh kebanggaan. Masa dia bunuh kawan dia tu pun dia siap boleh gelak-gelak, tahu tak? Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita ni, keep watching this video till the end. And so without wasting any time, let's get started. Seorang remaja lelaki yang bernama Ricky Kasso, 17 tahun, telah membunuh kawan baik dia sendiri dengan cara yang sangatlah kejam. Kenapa dia boleh jadi macam tu? Sebabnya adalah dia terpengaruh dengan dadah dan juga obses dia terhadap penyembahan syaitan. So, kes Ricky ni sebenarnya adalah salah satu kes yang agak famous juga dekat New York. Pada tahun 1984 dulu, di kawasan Northport, Amerika ni kan dianggap sebuah kawasan yang paling selamat. Sebelum tahun tu, ada 5 kes pembunuhan je yang pernah terjadi. Disebabkan orang dekat sana rasa area tu okey, selamat, kes jenayah pun rendah. Jadi diorang berani tahu tinggal anak-anak diorang ni dekat rumah secara bersendirian semasa diorang keluar pergi kerja. Tapi kebanyakan remaja dekat sana banyak yang terlibat dengan dadah. Dah nama pun remaja kan, nak try benda baru tu adalah benda biasa. Tapi yang berbahaya tu bila remaja tadi tu dia nak try dadah, ataupun dalam bahasa kita nak ambil barang. Sebabnya sekali kau dah try benda tu, nak patah balik tu memang susah sangat. Dan benda ni boleh jadi semakin teruk bila kau tak boleh nak kawal diri kau dan akhirnya kau bunuh orang. Jadi si Ricky ni memang terlibat dengan dadah secara berlebihan. Ricky memang ketagih gila dengan barang sampaikan dia telah mendapat gelaran sebagai Raja Asid oleh kawan-kawan dia. Sebenarnya masa dia kecil dulu dia tak macam ni pun. Dia budak yang baik dan innocent. Dia dibesarkan dengan baik oleh mak dan ayah dia yang memang sangat-sangat sayangkan dia. Mak dia adalah seorang cikgu, manakala ayah dia pula adalah jurulatih bola sepak sekolah. Ayah dia cakap yang dia boleh nampak Ricky ni akan menjadi seorang atlet yang berjaya suatu hari nanti. Sebabnya dia memang ada bakat. Sampailah Ricky ni masuk 7 grade, dia dah mula berubah, tak macam dulu lagi. Masa inilah dikatakan Ricky telah mencuba ais yang telah merosakkan masa depan dia dan telah bertukar menjadi mimpi ngeri. So segala harapan family dia dekat dia semuanya musnah. Sebab apa? Sebab dadah. Sikit demi sedikit Ricky ni mula mendekatkan diri dia dengan penyembahan syaitan. Dia pernah ke tanah perkuburan, lepas tu dia lepak-lepak dekat sana dan dia hisap dadah sebanyak 10 beg dadah jenis PCP ataupun diorang panggil sebagai angel dust. Nina tak tahulah angel dust ataupun PCP ni dadah jenis mana. Tapi kalau korang tahu, korang boleh komen dekat bawah, okay? So dia buat macam tu sebabnya dia nak berkomunikasi dengan syaitan. Selain tu, si Ricky ni pernah ke rumah puaka di Amityville untuk membuat ritual syaitan. Dia percaya yang dekat rumah puaka tadi adalah tempat roh-roh jahat berkumpul. Tak cukup dengan tu, dia juga pernah kena tangkap sebab pernah korek kubur lama untuk curi tulang tengkorak. Biasanya dia akan cari ataupun korek kubur zaman penjajah dulu. So barulah orang kata apa, horror lagi, padulah dia punya dark history tu. Biasanya Ricky dia tak buat kerja ni seorang-seorang tau. Dia ada 3 lagi kawan baik dia yang sama-sama buat kerja gila ni. Kawan-kawan dia tadi tu adalah Jimmy, Albert dan juga Gary. So kalau Ricky ni nak ke kubur, nak curi tulang tengkorak kan, so 3 kawan dia ni lah yang akan tolong korek kubur dan akan ambil tulang tengkorak macam yang Ricky nak. Lepas tu tengkorak tadi tu diorang bawa ke rumah seram di Amityville tu kan, dan diorang akan buat ritual dekat sana dan tak lama lepas tu diorang kena tangkap. Disebabkan perbuatan dia ni dah macam orang tak normal, nampak gila dan merisaukan. So mak ayah dia pernah bawa dia jumpa dengan doktor psikiatri. Tapi doktor tu cuma cakap yang anak dia tak gila, anak dia cuma ada masalah antisocial je, so boleh balik. Diorang juga pernah daftarkan Ricky dalam program dadah community, tapi Ricky ni tak nak join. So mak ayah dia memang dah give up gila tau dengan perangai dia. Dia jadi budak yang sangat degil, suka melawan cakap dan suka buat masalah. Akhirnya mak ayah dia telah halau si Ricky ni keluar dari rumah diorang dan biarkan dia tidur dekat hutan, dekat rumah, tak rumah siapa-siapa, tak, kiranya tidur dekat luar lah. Sebenarnya mak ayah dia buat macam ni bukan nak orang kata, bukannya suka-suka, tapi diorang nak bagi pengajaran dekat si Ricky ni. Tapi itulah, walaupun macam-macam parents dia buat dekat dia untuk ajar dia, tapi sikit pun tak terkesan dekat dia, tahu tak? Makin lama si Ricky ni dah tak minat nak belajar lagi dan dia telah berhenti sekolah masa di umur 16 tahun. Dia langsung tak minat dengan silibus yang diajar dekat sekolah. Hanya satu je silibus yang dia minat, iaitu berkaitan dengan satanik. Masa ni lah dia mula ke library dan cari buku-buku yang berkaitan topik
penyembahan syaitan. Bila dia dah semakin mendalam dengan benda-benda macam ni kan, dia selalu tahu sebut Hail Satan. Bukan tu je, dia juga semakin galak terlibat dengan PCP dan juga LSD. Kalau kawan-kawan dia ni boleh ambil barang tu sikit je, tapi Ricky ni kategori yang obses dan melampau. Selain suka ambil barang, penyembahan syaitan, dia sebenarnya adalah peminat serta band heavy metal macam AC/DC, Judas Priest dan Black Sabbath. Walaupun penyanyi-penyanyi dalam kumpulan ni nampak macam gotik kan, suka warna-warna gelap, tapi diorang ni sebenarnya bukanlah penyembah syaitan. Pakaian yang diorang pakai semua tu kan hanya melambangkan seni rock metal je. Tapi peminat-peminat diorang yang obses dengan diorang fikir idola diorang ni penyembah syaitan. Itu yang lain jadi. Sejak Ricky terlibat dengan satanik kan, dia punya mental tu memang kacau habis. Dia selalu cakap dekat mak ayah dia yang dia nak bunuh diri dan kematian tu adalah perjalanan muktamad. Sebab itulah mak ayah dia ni risau dekat anak diorang, bawa dia pergi jumpa doktor psikiatri, tapi doktor psikiatri kata anak dia cuma antisosial je. Sampailah satu malam tu si Ricky ni pengsan dekat sebuah parti. Masa dia pengsan ni, kawan dia yang Gary tadi telah curi 10 beg barang PCP daripada jaket si Ricky. Bila Ricky sedar daripada pengsan dia perasan yang barang dia dah hilang 10. So dia memang marah gila lah. Jadi si Gary ni pun mengaku memang dia yang ambil, tapi dia bagi balik dekat Ricky tu 5 je. Sebabnya lagi 5 tu dia dah pun guna. Tapi dia janji dengan Ricky yang dia akan bayar 5 beg yang dia dah guna tu. So hutang dia dengan Ricky tu sebanyak $50. Tapi disebabkan si Gary ni broke, tak ada duit apa semua kan, so dia kata dekat Ricky yang dia akan bayar $50 tu secara ansur-ansuran. Jadi Ricky ni bertambah marah lah dan hubungan persahabatan diorang pun jadi semakin retak. Hubungan diorang ni macam dah tak boleh nak berbaik lagi dah. Sebabnya Ricky memang benci gila dengan Gary. Sampailah pada 19 Jun 1984, Ricky dengan kawan-kawan dia panggil Gary untuk lepak sama-sama dekat dalam hutan. Awal tu Gary memang tak nak join, tapi si Ricky ni offer nak belanja jelly donut, so dia pun join juga. So bila dah sampai dekat hutan tu, diorang pun carilah spot untuk diorang ni buat apa? Untuk bakar unggun api. Tapi diorang susah nak nyalakan api. Api menyala pun kecil sebabnya kayu basah. Lepas tu si Ricky ni suruh Gary buka baju dia dan bakar baju tu, tapi Gary ni tak nak. Lepas tu diorang gaduh pula. So macam biasalah, kawan diorang yang lagi dua, Albert dengan Jimmy tu memang just tengok je lah, tak masuk campur. So diorang pun potonglah lengan baju Gary dan bakar bersama-sama dengan kayu. Bila semua dah ready, diorang pun macam biasalah ambil barang, makan apa semua, sampailah masing-masing high. Bila dah waktu tengah malam macam tu, masing-masing tengah high, layan perasaan apa semua tu kan, dikatakan secara tiba-tiba Ricky dengan Jimmy telah pun pukul dan tendang Gary. Lepas tu Ricky keluarkan pisau dan tikam Gary berkali-kali dekat bahagian muka ni sampai hancur. Kalau ikut keterangan Albert, masa Ricky tengah tikam si Gary ni kan, jadi Jimmy telah tahan badan Gary untuk ditikam, tapi Jimmy tak pernah mengaku. Lepas Gary dah mati, diorang heret badan dia ni sampailah ke tengah-tengah hutan dan diorang tutup badan dia dengan ranting je. Lepas tu Ricky ni pun buanglah pisau yang diguna untuk tikam Gary dan diorang bertiga berjanji takkan buka cerita ni dekat siapa-siapa. Semasa diorang berjalan keluar dari hutan tu kan, dikatakan si Ricky ni telah ketawa dan happy sangat dengan apa yang dia dah pun buat. Walaupun diorang bertiga dah berjanji tak nak buka mulut dekat siapa-siapa, tapi si Ricky ni dah pecah rahsia diorang bertiga dan dia cerita benda ni dekat kawan-kawan dia yang lain. Cara dia cerita tu bukan nampak macam dia menyesal, tapi dia bangga tau, siap nampak macam bongkak gila. Tapi kebanyakan kawan-kawan dia tak percaya dengan cerita si Ricky sebab nampak macam ngeri sangat. Tak mungkinlah Ricky ni berani buat macam tu. Dia siap bawa lagi kawan-kawan dia yang tak percaya dengan cerita dia untuk pergi ke hutan untuk tengok dengan kepala mata korang sendiri mayat si Gary tu. Jadi memang dia nak buktikan yang dia memang bunuh Gary, dia tak cakap bohong. Yang pelik tu kan, tak ada seorang pun kawan-kawan dia yang pergi tengok jasad Gary tu buka mulut dekat polis ataupun dekat family diorang. Masing-masing tutup mulut, cerita situ, habis situ. Padahal ramai jugalah yang pergi tengok, hampir 20 orang. Selepas 2 minggu si Gary ni hilang, mak ayah dia pun mulalah mencari Gary, tanya dekat kawan-kawan Gary ada nampak Gary tak, tapi diorang tak cakap apa-apa. Mak ayah Gary ni pernah juga jumpa Ricky, tanya pasal anak diorang, tapi Ricky tak cakap apa-apa juga. Lagi satu, si Gary ni memang suka lari dari rumah. So parents dia pun terfikir, okay, dia buat hal lagi, dia lari lagi dari rumah. Padahal parents dia tak tahu yang sebenarnya kali ni anak dia bukan lari dari rumah, tapi sebenarnya telah pun dibunuh. Selepas dah 2 minggu, jasad si Gary ni mula mereput dan membusuk. So Ricky dengan Jimmy ni pun decide lah untuk tanam jasad si Gary ni ke dalam tanah pula. Diorang pun koreklah kubur tepi jasad si Gary ni dan sumbat Gary ke dalam lubang tu. Tapi lubang ni diorang korek tak dalam pun, cetek je. Masa diorang nak tolak badan Gary ke dalam lubang tu, tiba-tiba kepala Gary ni tercabut guys. Patutnya kejadian ni macam seram lah kan, tapi si Ricky ni mereng ke apa entah, dia boleh terhibur sebab dia rasa benda tu lawak. Akhirnya ada seorang perempuan yang tak dikenali telah call polis dan cakap dia terdengar cerita pasal Ricky bunuh Gary, dan polis pun telah terjumpa jasad si Gary ni pada 4 Julai 1984. Awal tu polis tak percaya cakap perempuan tu sebab diorang kata tak mungkin
mungkinlah ada kes jenayah sebab Gary ni tak dilaporkan hilang pun. Tapi diorang siasat juga sebab ada yang terbau bau busuk datang daripada hutan. Masa polis jumpa jasad dia tu kan, muka Gary ni memang hancur habis guys, sampai susah nak dikenal pasti. Berpuluh-puluh kesan tikaman dekat bahagian belakang dan juga muka dia, terutamanya bahagian mata kiri. Ricky tikam muka Gary ni bertubi-tubi sampaikan dia punya mata ni terbelah guys. Korang boleh imagine tak? Kemudian polis berjaya tangkap diorang bertiga dan diorang pun telah didakwa. Bila pihak media tahu tentang kes ni kan, kes ni memang viral gila sebab diorang tak sangka kejadian sengeri ni boleh terjadi dekat daerah diorang. Yelah, bandar diorang kan dianggap selamat, dianggap kadar jenayah yang sangat rendah, tapi tiba-tiba boleh ada kes ngeri macam ni. Masa polis soal si Ricky ni kan, kenapa dia bunuh Gary, dia memang tak ada sebab yang jelas sebenarnya. Cumanya semasa dia membunuh Gary tu, dia ada sebut satanic stuff dan say you love Satan. Tapi Ricky tak sempat dihukum pun sebabnya semasa dalam tahanan tu dia dah bunuh diri dia dalam sel pada 7 Julai 1984. Manakala Albert pula telah dibebaskan sebabnya dia memberi kerjasama penuh dengan pihak polis. Lepas Ricky mati, Albert pun dibebaskan, so tinggallah Jimmy seorang-seorang untuk kena dakwa. Tapi kan hakim sahkan dia tak bersalah pula guys, sebabnya masa kejadian tu dia pun tengah high dan tak waras dan tak sedar apa yang dibuat pada hari kejadian. So kesimpulannya dia pun dibebaskan juga. Tak fairnya. So guys, apa pendapat korang tentang kes kali ni? Senang sangat undang-undang dekat barat ni bebaskan orang yang kita dah nampak dia bersalah. Tapi itulah, kadang-kadang undang-undang ni pun tak membantu menegakkan kebenaran juga kan. So Nina rasa itu sajalah untuk hari ni. Kalau korang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.